Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar-pelajar. Apa khabar semua? Cikgu berharap pelajar-pelajar berada dalam keadaan sihat dan sentiasa bersemangat untuk menuntut ilmu. Nama cikgu Gusina binti Luqman, guru geografi tingkatan 6 yang berkhidmat di Kolej Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra, Sabak Benam, Selangor. Pada episod kali ini, cikgu akan menerangkan bahagian A dalam sistem hidrologi, iaitu tajuknya Imbangan Air dan kaitannya sistem hidrologi dengan manusia bagi semester 2 subjek geografi tingkatan 6. Cikgu berharap pelajar-pelajar sudah bersedia untuk kita bersama-sama belajar dan mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Dalam tajuk kali ini, kita akan mencapai 4 objektif pembelajaran, iaitu: pertama, menghuraikan konsep imbangan air. Kedua, menghuraikan proses yang terlibat dalam menentukan imbangan air. Ketiga, menjelaskan gangguan imbangan air, iaitu lebihan air terhadap aktiviti manusia. Keempat, menjelaskan gangguan imbangan air, iaitu kekurangan air terhadap aktiviti manusia. Sebelum pembelajaran hari ini bermula, marilah kita sama-sama melihat gambar yang akan dipaparkan. Apa yang pelajar faham tentang gambar yang dilihat tadi? Ya, itu gambar tentang gangguan imbangan air yang berlaku, iaitu kemarau. Jadi, hari ini cikgu akan terangkan bagaimana imbangan air berlaku dan memberi kesan kepada alam sekitar. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang cikgu akan terangkan pula konsep imbangan air. Pelajar-pelajar, konsep imbangan air bermaksud jumlah kekepasan sama banyaknya dengan jumlah air yang mengalami sejatan dan sejat peluhan dan perubahan air yang disimpan di dalam tanah dan air larian permukaan. Rumusan imbangan air ialah P sama dengan ET campur perubahan ST campur R, di mana P bermaksud kekepasan, ET bermaksud sejatan dan sejat peluhan, perubahan ST ialah air yang diterima atau hilang daripada lapisan tanah, dan R ialah larian air permukaan. Baiklah pelajar-pelajar, kita akan meneruskan objektif pembelajaran kita yang kedua, iaitu proses yang terlibat dalam menentukan imbangan air, iaitu: pertama ialah kekepasan, iaitu air yang turun dari awan seperti hujan, salji, hujan batu, hujan beku dan embun. Kekepasan merupakan input utama dalam menentukan imbangan air. Kedua ialah sejat peluhan dan perpeluhan, iaitu jumlah lebapan yang tersejat daripada tumbuh-tumbuhan, manusia dan haiwan. Sejat peluhan dan perpeluhan adalah proses output dalam imbangan air. Ketiga ialah proses sejatan, iaitu air yang tersejat dari permukaan sungai, laut, tasik dan tanah yang menukar cecair menjadi uap air. Keempat ialah larian air permukaan, iaitu air hujan yang mengalir di atas permukaan bumi semasa hujan lebat disebabkan tanah telah menjadi tepu dengan air dan tidak mampu menyerap air lagi. Dan keenam ialah air simpanan dalam tanah, iaitu air yang meresap ke dalam tanah dan terkumpul di dalam tanah. Okey pelajar-pelajar, cikgu harap pelajar-pelajar faham tentang proses-proses yang terlibat dalam menentukan imbangan air. Okey pelajar-pelajar, sekarang cikgu akan menjelaskan pula tentang gangguan imbangan air.
Maksud gangguan imbangan air ialah perubahan simpanan air dan digambarkan oleh kejadian lebihan air iaitu banjir yang terbahagi kepada dua jenis iaitu banjir monsun dan banjir kilat. Gangguan air yang kedua ialah kekurangan air iaitu kemarau. Seterusnya cikgu akan terangkan lebihan air iaitu banjir monsun atau musiman. Berlaku akibat curahan air hujan yang lebat untuk beberapa hari dan menghasilkan aliran permukaan yang banyak. Banjir monsun dibawa oleh angin monsun pada setiap tahun. Hujan lebat yang turun semasa angin monsun timur laut dan angin monsun barat daya di Malaysia akan menyebabkan banjir besar terutama pada penghujung tahun di Malaysia. Banjir monsun ini akan memberi kesan kepada aktiviti ekonomi. Antara aktiviti ekonomi yang terkesan ialah pertama, aktiviti pertanian. Banjir boleh mengganggu aktiviti pertanian kerana banjir boleh merosakkan tanaman seperti penenggelaman kawasan sawah padi yang menyebabkan hasil padi musnah. Kedua, aktiviti perikanan. Semasa kejadian banjir, kolam ikan akan ditenggelami air sementara sungai akan melimpah ke tebing yang boleh menyebabkan ikan yang diternak terbebas keluar. Arus sungai yang deras boleh memusnahkan sangkar ikan yang dibina di dalam sungai. Ketiga, aktiviti pembalakan. Kejadian banjir boleh mengganggu aktiviti pembalakan kerana jalan raya akan bertakung air dan terputus. Aktiviti pengangkutan kayu balak ke kawasan kilang memproses akan terganggu. Keempat, aktiviti peternakan. Banjir boleh mengganggu aktiviti peternakan apabila kawasan padang ragut ternakan dan kandang ternakan ditenggelami air. Selain banjir memberi kesan kepada aktiviti ekonomi, banjir monsun juga memberi kesan kepada sosial dan manusia. Seterusnya pelajar-pelajar, cikgu akan menerangkan kesan banjir monsun kepada sosial dan manusia. Pertama, kerosakan dan kemusnahan harta benda awam dan penduduk. Kedua, banjir monsun menyebabkan kehilangan nyawa. Ketiga, ialah wabak penyakit mudah merebak, terutamanya apabila berlaku banjir kerana air tercemar disebabkan sisa kotoran dan sisa kumbahan bercampur dengan air. Keempat, ialah sistem pengangkutan dan perhubungan akan terputus. Kelima, ialah tekanan jiwa dan trauma kepada penduduk yang terpaksa menghadapi banjir besar. Okey pelajar-pelajar, sekarang cikgu akan teruskan lagi dengan langkah-langkah mengatasi lebihan air atau banjir. Pertama, membina empangan. Kedua, memperdalamkan dan meluruskan sungai. Ketiga, membina benteng atau tertambak. Keempat, mengalihkan aliran sungai. Kelima, tindakan undang-undang. Dan keenam, kempen. Okey pelajar-pelajar, sekarang cikgu akan menerangkan langkah-langkah mengatasi lebihan air, iaitu langkah pertama ialah membina empangan. Empangan yang besar dibina bagi menakung dan menyimpan air yang berlebihan daripada curahan hujan lebat bagi mengawal banjir. Langkah kedua ialah memperdalamkan dan meluruskan sungai. Kerja-kerja memperdalamkan alur-alur sungai membolehkan isi padu air sungai ditambah di dalam alur-alur sungai, sementara aktiviti meluruskan sungai membolehkan aliran air sungai dapat mengalir dengan mudah dan cepat ke laut. Keadaan ini dapat mengurangkan kejadian banjir besar. Langkah ketiga, membina benteng atau tertambak.
Benteng perlu dibina di sepanjang tebing sungai, terutamanya di kawasan yang rendah, bagi mengawal air melimpah tebing yang boleh menyebabkan banjir. Benteng boleh dibina dengan menggunakan konkrit daripada simen dan guni-guni yang berisi pasir. Langkah keempat ialah mengalihkan aliran sungai seperti melencongkan aliran sungai ke tasik. Keadaan tersebut akan memudahkan aliran air sungai sampai ke kawasan takungan air dengan cepat dan seterusnya dapat mengatasi banjir. Langkah kelima, mengatasi lebihan air ialah tindakan undang-undang. Kawalan ketat terhadap aktiviti pembalakan terutama di kawasan tadahan air bagi mengekalkan kawasan simpanan air semula jadi. Aktiviti pembalakan haram harus dikenakan tindakan undang-undang bagi memastikan kawasan hutan tidak diceroboh dengan sewenang-wenangnya. Jelas setakat ini pelajar-pelajar? Bagus, senang sahaja bukan? Pelajar-pelajar, mari kita teruskan lagi pembelajaran kita pada hari ini. Kita teruskan dengan banjir kilat. Cikgu akan menjelaskan konsep banjir kilat. Banjir kilat ialah banjir yang berlaku akibat curahan hujan yang lebat dalam jangka masa yang singkat dan juga surut dalam jangka masa yang singkat. Cikgu akan menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan banjir kilat berlaku di kawasan bandar. Pertama, kurang litupan tumbuh-tumbuhan. Kedua, kekurangan permukaan telap air. Ketiga, keamatan hujan. Keempat, isi padu sungai. Kelima, sistem pepalitan. Dan keenam, sikap penduduk. Sekarang cikgu akan terangkan faktor pertama yang menyebabkan banjir kilat, iaitu kurang litupan tumbuhan untuk menyerap air hujan agar dapat meresap ke dalam tanah melalui aliran batang dan seterusnya melalui akar-akar tumbuhan. Kawasan yang kurang tumbuhan, mudah berlakunya banjir kilat. Faktor kedua ialah kekurangan permukaan telap air. Kerana permukaan bumi di bandar kebanyakan disimen, diturap dan sebagainya. Keadaan ini menyebabkan air larian permukaan adalah tinggi dan akhirnya berlaku banjir kilat. Faktor ketiga ialah keamatan hujan yang tinggi dalam masa yang singkat. Hujan yang lebat berpanjangan untuk beberapa jam akan menggalakkan kejadian banjir kilat di kawasan bandar. Faktor keempat yang menyebabkan banjir kilat berlaku ialah isi padu sungai yang rendah di bandar akibat endapan bahan-bahan yang dihakis oleh larian air permukaan. Endapan bahan akan mencetekkan alur sungai dan akan mengurangkan isi padu air yang dapat ditampung oleh alur sungai. Faktor kelima, sistem pepalitan yang tidak sempurna seperti longkang dan parit yang sedikit dan sempit tidak mampu menampung larian air permukaan yang banyak. Keadaan ini menyebabkan banjir mudah berlaku apabila hujan turun dengan lebat. Faktor keenam yang menyebabkan banjir kilat ialah sikap penduduk yang suka membuang sampah ke dalam longkang, menyebabkan longkang tersumbat oleh sampah sarap yang akhirnya menyekat dan melambatkan aliran air di dalam longkang ke sungai. Okey pelajar-pelajar, faham bagaimana banjir kilat boleh berlaku? Bagus pelajar-pelajar. Sekarang, cikgu akan menerangkan langkah-langkah untuk mengatasi banjir kilat. Langkah pertama ialah mewujudkan sistem pepalitan. Kedua, memperdalamkan dan meluruskan sungai. Ketiga, pengawalan pembangunan guna tanah bandar. Keempat, wujudkan kawasan hijau. Kelima, undang-undang.
Dan keenam, kempen dan pendidikan. Okey pelajar-pelajar, sekarang cikgu akan menerangkan langkah-langkah untuk mengatasi banjir kilat. Langkah pertama ialah mewujudkan sistem pepalitan yang sempurna dengan memperbanyakkan longkang dan parit di kawasan bandar. Keadaan tersebut memudahkan isi padu, larian air yang banyak sewaktu hujan lebat dapat mengalir ke sungai dengan cepat. Kedua, ialah memperdalamkan, melebarkan dan meluruskan sungai. Alur sungai yang dalam dan lebar membolehkan isi padu air yang banyak boleh ditampung semasa hujan meningkat, seterusnya dapat mengatasi masalah banjir kilat. Ketiga ialah pengawalan pembangunan guna tanah bandar. Pembangunan guna tanah bandar perlu dihadkan dan dikawal. Langkah ini dapat mengurangkan kawasan tidak telap air yang menjadi punca kepada larian air permukaan di kawasan bandar yang banyak sewaktu hujan. Faktor keempat, mewujudkan kawasan hijau di bandar dengan menanam rumput dan pokok-pokok hijau, terutama di cerun bukit. Ini dapat mengurangkan kadar larian air permukaan dan meningkatkan kadar resapan air tanah. Faktor kelima, undang-undang. Kawalan ketat di tanah reserve sungai supaya tidak dibangunkan dengan sembarangan, mengenakan denda kepada individu yang melakukan pembangunan di kawasan tanah reserve sungai. Faktor keenam ialah kempen dan pendidikan. Kempen perlu dijalankan kepada penduduk agar tidak membuang sampah ke dalam longkang supaya longkang tidak tersumbat sewaktu hujan lebat. Manakala pendidikan kepada pelajar agar menjaga kebersihan alam sekitar, terutama di kawasan sungai. Sekarang, cikgu akan meneruskan objektif keempat pembelajaran kita, iaitu kurangan air ataupun kemarau. Cikgu akan jelaskan maksud kurangan air, iaitu berlaku apabila jumlah air di permukaan bumi yang mengalami proses sejatan dan perpeluhan adalah lebih tinggi daripada jumlah air yang masuk ke permukaan bumi melalui proses kepasan seperti hujan dan embun dalam jangka masa yang panjang. Okey pelajar-pelajar, cikgu akan menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kurangan air. Terdapat 4 faktor yang menyebabkan berlakunya kurangan air, iaitu faktor pertama, fenomena cuaca. Faktor kedua, perubahan unsur-unsur cuaca. Ketiga, aktiviti penyahutanan. Dan keempat, kadar perbandaran. Sekarang, cikgu akan menerangkan faktor pertama berlakunya kurangan air, iaitu fenomena cuaca luar biasa seperti El Nino, iaitu pemanasan yang berlaku di Lautan Pasifik yang membawa udara kering ke daratan. Udara kering yang sampai ke daratan menjadikan kawasan persekitaran panas dan kelembapan bandingan udara adalah rendah. Keadaan ini menyebabkan berlakunya kurangan air sebab hujan yang turun adalah sedikit. Faktor kedua ialah perubahan unsur-unsur iklim seperti suhu, hujan dan angin. Suhu persekitaran menjadi panas oleh pancaran matahari akibat pemanasan rumah hijau. Hujan yang turun sangat berkurangan dan angin yang bertiup adalah kering, dan ini menyebabkan berlakunya kurangan air. Faktor ketiga yang menyebabkan berlakunya kurangan air ialah aktiviti penyahutanan, sama ada untuk tujuan pembalakan, pembinaan bandar, tapak industri, kawasan perumahan dan lain-lain, yang menyebabkan kadar sejatan melebihi kadar kepasan.
Kelembapan bandingan udara juga adalah rendah kerana kekurangan tumbuh-tumbuhan dan ditambah dengan pemanasan rumah hijau menjadikan tanah kekurangan air dan kering. Faktor yang keempat ialah kadar pembandaran yang terlalu pesat. Pembandaran yang pesat menyebabkan banyak kawasan hijau dibersihkan untuk pembangunan. Kesannya terdapat banyak kawasan yang tidak terlap air seperti di simen dan di tar. Tenaga matahari akan diserap oleh simen dan tar menjadi kawasan bandar panas dan menyebabkan kadar sejatan di kawasan bandar adalah tinggi kerana haba terperangkap dengan banyaknya di kawasan bandar. Akhirnya akan mengurangkan kadar kepasan, tanah pula menjadi kering dan gersang. Fenomena kekurangan air ini memberi kesan kepada aktiviti ekonomi. Antara kesan kekurangan air terhadap aktiviti ekonomi, yang pertama ialah aktiviti pertanian, kedua aktiviti perikanan, ketiga aktiviti pembalakan dan keempat aktiviti penternakan. Cikgu akan menerangkan kesan kekurangan air kepada aktiviti ekonomi, iaitu aktiviti pertanian. Kemarau boleh menyebabkan isi padu air akan berkurangan di sungai, tasik dan empangan. Hal ini menyebabkan tanaman yang bergantung kepada sumber air, terutama tanaman padi, akan mati dan akhirnya akan menjejaskan petani. Kedua, aktiviti perikanan. Kejadian kurangan air boleh menyebabkan sungai, tasik dan kolam ternakan kekeringan air. Ikan akan mati kerana kekurangan air dan ini akan menjejaskan peternakan ikan dan udang sama ada di kolam atau sangkar yang dibina di dalam sungai. Kesan kurangan air kepada aktiviti ekonomi yang seterusnya ialah aktiviti pembalakan. Kurangan air ini akan mengakibatkan berlakunya kebakaran hutan yang boleh menjejaskan aktiviti pembalakan dan mengurangkan sumber hasil kayu balau. Kesan keempat, aktiviti penternakan. Kejadian kurangan air akan menyebabkan kekurangan kawasan padang ragut rumput untuk ternak lembu dan kambing kerana rumput mati dan kering. Keadaan ini menyebabkan haiwan ternakan juga cepat mati kerana kekurangan air. Cikgu akan menerangkan langkah pengurusan. Yang pertama ialah memajukan sumber air bawah tanah. Penggunaan air bawah tanah dengan cara menggerudi dan dipam keluar airnya untuk disalurkan ke loji pembersihan sebelum diagihkan kepada penduduk melalui sistem perpaipan. Kedua, melaksanakan usaha pembenihan awan bagi menurunkan hujan tiruan yang banyak dan lebih kerap. Pembenihan awan boleh dilakukan bagi menurunkan hujan tiruan di kawasan tadahan air. Langkah ketiga ialah memproses air dari sumber tasik. Langkah ini membolehkan kuantiti air untuk pengguna bertambah. Projek ini dapat menampung keperluan air kepada penduduk. Contohnya di kawasan Lembah Kelang. Langkah keempat ialah sistem pengurusan dan pengagihan air. Mesti diperkemaskan. Proses penggantian paip-paip lama perlu dipercepatkan agar tidak berlaku pembasiran air akibat kebocoran paip di bawah tanah. Langkah kelima ialah mengekalkan kawasan tadahan air semula jadi. Hutan perlu dipelihara dan diwakilkan sebagai kawasan taman negara ataupun sebagai hutan simpan. Langkah keenam ialah menjalankan catuan air kepada penduduk. Penduduk dikenakan catuan air ketika kemarau yang meruncing supaya mereka kekal mendapat bekalan air untuk keperluan harian. Langkah ketujuh ialah kempen menjimatkan air. Masyarakat perlu dididik
untuk melaksanakan kempen penjimatan air seperti menggunakan semula air yang telah digunakan, menggunakan air hujan atau menggunakan air secara terancang dan berhemah. Sekarang cikgu akan menerangkan langkah kestrukturan untuk mengatasi kemarau, iaitu pertama, membina laluan air, membina empangan dan membina lebih banyak tangki air. Sekarang, cikgu akan menerangkan langkah kestrukturan yang pertama, iaitu membina laluan air untuk memindahkan air antara lembangan bagi mengimbangi lebihan air dan kekurangan air antara lembangan. Langkah kedua, membina empangan iaitu menyekat aliran air sungai agar dapat ditakung dan seterusnya dibekalkan kepada penduduk. Pembinaan empangan dapat menakung kuantiti air yang banyak dalam jangka masa panjang dan ini dapat mengatasi masalah kekurangan air kepada penduduk apabila berlakunya kemarau. Langkah ketiga ialah membina lebih banyak tangki air untuk menyimpan air dalam kuantiti yang banyak. Langkah ini boleh digunakan apabila berlakunya kemarau. Baiklah pelajar-pelajar, kita telah selesai mempelajari tajuk imbangan air. Namun sebelum kelas kita berakhir pada hari ini, marilah kita sama-sama menguji minda kita. Cikgu berharap pelajar-pelajar sudah bersedia. Soalan pertama, nyatakan kesan banjir monsun kepada aktiviti ekonomi. Sangat bagus pelajar-pelajar, tepat sekali. Pertama, aktiviti pertanian. Kedua, aktiviti perikanan. Ketiga, aktiviti pembalakan. Keempat, aktiviti penternakan. Pelajar-pelajar, sekian sahaja sesi pembelajaran kita. Cikgu harap pelajar-pelajar berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat maju jaya semua.